Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارduduhu ilayya inda hajati ilaihi, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka dunia Allah SWT ini. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyaknya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah yang ke-71, iaitu surah Nuh. Surah Nuh Makiyatun. Surah Nuh ini surah Makiyah, wa ayatuha 28 ayah, dan ayatnya 28 ayat. Ayat surah yang ke-71 daripada 114 surah. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan membaca surah ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. Kita insyaAllah kita akan mempelajari surah Nuh. Surah Nuh ni maknanya surah yang diletakkan nama seorang Nabi dan Rasul, iaitu Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Kita lihat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat yang pertama Allah SWT menegaskan inna arsalna Nuhan ila qaumih. Inna sesungguhnya kami, arsalna kami utuskan, kami hantar, kami utuskan Nuhan, kami utuskan Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, dengan berfirman kepadanya, an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Wahai Nuh, an anzir, kamu ni mesti bi'inzarin, kamu mesti memperingatkan, bagi amaran qaumaka, kepada kaum kamu, min qabli an ya'tiyahum illam yu'minu, ingatkan kepada kaum kamu, bagi peringatan kepada mereka, bagi amaran kepada mereka sebelum datang kepada mereka illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman juga kepada Allah. Kamu cerita wahai Nuh, sebelum datang kepada mereka azabun alim, azab yang tidak terperi sakitnya, azab yang tidak terperi sakitnya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Bukan setakat akhirat. Ini Allah bagi amaran ni. Ni umat yang terdahulu Allah Ta'ala akan beri azab dunia dan akhirat. Tetapi umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad, beza. Allah SWT beri azab di akhirat. Banyaknya Allah Ta'ala tangguh dulu, bagi peluang dulu, atas muka dunia. Kita tengok Israel hari ni, betapa dahsyatnya menzalimi orang Islam. Allah Ta'ala tangguh dulu. Kalau umat dulu, kena lama dah tu, lama dah balik bumi ni. Tetapi Allah Ta'ala bagi peluang kepada umat akhir zaman ni berbeza dengan umat yang terdahulu. Maka tuan-tuan semua, kita lihat Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami utuskan Nabi Nuh
ala ra'sil arba'in. Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh ini untuk Nabi Nuh menyeru kaum dia. Bermula umur Nabi Nuh ini 40 tahun. Umur 40 tahun. Umur 40 tahun ni muda benar lagi lah. Kama qala Ibn Abbas, sebagaimana Ibn Abbas berpendapat bahawasanya ketika Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh menjadi seorang Nabi Rasul ini, umur dia dibangkitnya menjadi Rasul umur dia 40. Sama ke tidak dengan Nabi kita? Sama, umur 40. Ya, umur 40. Umur 40 ni di antara umur yang matang. Umur yang matang, dia boleh timbang, dia boleh jaga emosi dia, kalau dia nak pongoh pun dia tak apa nak pongoh dah. Kalau dia nak kalau cerdik tu mata. Kita tengoklah kita dulu kita dulu umur 20. Oh 20 ni backing. 30 ada lagi. Umur 40 tu cerdik dah. Yang 40 tu cerdik dah. Beza dah cara pemikiran, cara tindakan, tak mengah mana dah, cerdik dah. Banyak nak pergi ke masjid dah. Tapi umur 20 30 tu serba mak neko nak terah. Go tu nak terah, go di nak terah. Waqila arsala, Allah Ta'ala utuskan dia menjadi Rasul wa huwa banu 300 wa khamsin. Umur dia ini diqila ni, ada pendapat yang mengatakan umur dia dibangkit jadi Rasul umur 350 tahun. 350 tahun. Tua ke? Tak tua lagi. Tak tua lagi. Nabi Nuh masa tu tak tua lagi, 350 tahun. Kita ni 70, 80, 90, 100 ni boleh masuk sahabat. 100 tu sahur dah tu. Dalam kampung ada umur 100. Ramai orang mari interview. Makan gapo, amal gapo. Kuat kau jogging hari-hari. Makan pucuk terek kau hari-hari. Makan budu kau. Apa ubat suplemen hodok makan jadi gagah molek ni umur sampai 100 ni. Tetapi disebut di dalam Hasyiah Sawi ni disebut umurnya, ada pendapat ulama kata 350 tahun. Waqila, dan ada lagi pendapat lain, ada ulama kata arsala, Allah Ta'ala utuskan ataupun baca ursila wa huwa banu 50 sanah, iaitu ketika itu umurnya 50 tahun. Ada pendapat kata 50 tahun. Wa asha fi qaumihi, ni kita nak dengar dululah sebelum daripada kita masuk belajar apa ni tadabbur surah Nuh daripada ayat ke ayat ni. Kita lihat dulu kisah Nabi Nuh ini. Wa asha fi qaumihi alfasanah illa 50 aman, maka ianya hidup, Nabi Nuh hidup berada dalam kaum dia ini selamanya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Lagu mana? 1000 tahun kecuali 50 tahun. Itu bahasa Arab dia pasal lagu tu. Asha, dia hidup fi qaumihi, di dalam kaumnya itu alfasanah 1000 tahun. Illa 50 aman, kecuali 50 tahun. Jadi berapa? 950 tahun. Mana 1000 tahun tolak 50. Gitu makna dia. Itu bahasa Arab. Jadi dia hidup umur Nabi Nuh ini 950 tahun. Panjangnya, masya-Allah. Fahuwa atwalun nasi umran, dan dia merupakan Nabi Nuh ini merupakan manusia yang paling panjang umur. Paling panjang umur manusia Nabi Nuh. Nabi-nabi lain, umat-umat lain tidak sepanjang Nabi Nuh umur.
Wa Nuh awwalu rasulin ursila bin nahyi anisyirki. Dan Nabi Nuh ialah awal-awal rasul yang pertama yang diutus supaya mencegah daripada kesyirikan. Manusia pada masa Nabi Nuh tu, umat dia ni mensyirikkan Allah SWT, dan Nabi Nuh ni di antara manusia Nabi yang mula-mula diutuskan, makna Rasul yang mula-mula diutuskan. Kalau Nabi Adam tu dia Nabi Adam. Nah, tetapi Nabi Nuh ni dia bukan setakat Nabi, dia Rasul. Apa makna beza Nabi dengan Rasul? Nabi seorang lelaki mulia pilihan Allah, diberi wahyu untuk diri sendiri dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Adapun Rasul, lelaki mulia pilihan Allah, diberi wahyu untuk diri sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu takrif Rasul. Maka Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utus atas muka dunia ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lianna syirka innama hadatha fi zamanihi. Kerana syirik ini berlaku pada zaman Nabi Nuh ni. Berlakunya syirik kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menyebut dalam ayat yang pertama ni nama Nuh, maka diambil sempena nama Nuh ini dijadikan sebagai surah Nuh. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Allah SWT sebut inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kaumnya ni al-muradu bihim, yang dikehendaki dengan kaumnya itu jami'u ahlil ardi, iaitu keseluruhan ahli yang ada, manusia yang ada di atas dunia pada ketika itu. Keseluruhan. Keseluruhan. Mana duduklah di mana pun, semuanya pada masa itu mereka ni adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Allahu akbar. Maka qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala ya qaum, qala ya berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, inni sesungguhnya diriku ini lakum bagi kamu nadhirum mubin, sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Aku ni Allah Ta'ala hantar kepada kamu ni ialah untuk aku bagi peringatan kepada kamu. Apa dia peringatannya? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Supaya kamu ini sembah pada Allah. Kamu sembah Allah. Wattaquhu, dan kamu takwa kepada Allah. Wa ati'uni, bukan setakat kamu ni kena takwa pada Allah, maka kamu kena taat kepada aku. Kamu kena taat kepada aku. Aku nak ajar apa, nak royak apa, kamu kena dengar. Ini Nabi Nuh disuruh oleh Allah Ta'ala supaya bercakap. Ani'budullah, hendaklah kamu takwa, kamu sembah Allah Ta'ala, buat ibadah pada Allah. Wattaquhu, dan takutlah pada Allah, takwalah pada Allah. Wa ati'uni, dan kamu taat kepadaku. Wa ati'un, mana nun bayi bawah. Nun bayi bawah asal dia ada ya tu. Ada ya. Ya tu dipanggil ya mutakallim. Ya mewakili orang yang bercakap, membawa makna saya. Tetapi ya itu dihazaf. Ya itu dibuang. Mana kita tahu ada ya? Sebab ada nun bayi bawah. Sepatutnya lepas nun bayi bawah tu ada ya, tapi dihazaf, dimahzuf, dibuang.
Kerana untuk nak baca ayat tu jadi sedap. Pandai Allah Ta'ala buat. Buat ayat ni Allah Ta'ala susun ni kalam Allah Ta'ala ni. Ayat ayat yang kedua nadhirum mubin. Ayat yang ketiga wattaquhu ati'un. Comel tu. Comel tu sama-sama nun tu. Dan ada ayat yang keempat law kuntum ta'lamun. Comel. Jadi tu ayat tu bila kita dengar tu dia orang panggil sedap dengar. Lepas tu bila masuk ayat yang kelima hujung tu lailan wa nahara. Ayat yang keenam illa firara. Ayat yang ketujuh wastakbaru istikbara. Ayat yang ke-8 da'utuhum jihara. Ayat yang ke-9 wa asrartu lahum israra. Ayat yang ke-10 innahu kana ghaffara. Ayat yang ke-11 alaikum midrara. Hujung tu. Ayat yang ke-12 waja'al lakum anhara. Ayat ke-13 lillahi waqara. Ayat ke-14 atwara. Comel. Ayat Quran ni tidak ada tandingnya. Kita dengar tu Allahu Akbar, sejuk. Hati kita rasa tenang. Ala bidzikrillah. Ketahuilah bila kita sebut nama Allah Ta'ala, kita baca Quran dan sebagainya, kita zikir, kita baca Quran ni, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami bawa turun zikir, iaitu Quran. Maka ala bidzikrillah, ketahuilah bahawasanya zikir iaitu di antaranya baca Quran. Tatma'innul qulub, boleh tenang hati. Kita tengok budak di Palestin yang kena yang kena bom tu, kaki dia luka, terbelah kaki dia. Obat bius tak ada. Obat bius tak ada. Doktor jahit hidup gitu. Jahit hidup. Dia baca ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia baca ayat Quran untuk nak hilang rasa sakit boleh tu. Allahu Akbar. Betapa hebatnya manusia yang zaman moden ni bukan zaman dulu, zaman sekarang ni. Sezaman dengan kita hari ni. Boleh orang panggil menghadapi, orang panggil keadaan. Betapa dahsyatnya Allah Ta'ala uji. Syahid bumi, orang panggil bumi para anbiya di sana, ramai sekarang ni duk dibasahi dengan darah-darah syuhada. Allahu Akbar. Hebat. Maka tuan-tuan semua, kita lihat ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kamu ibadah sembah Allah Subhanahu wa taala. Kamu sembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquhu, dan hendaklah kamu takwa pada Allah. Wa ati'uni, dan kamu taat kepadaku. Bila kamu buat ibadah pada Allah, takwa pada Allah, dan kamu taat kepada aku, bila aku nak cakap, aku nak maklum, aku nak ajar kamu ni, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Maka Allah SWT berfirman yaghfir lakum, supaya Allah SWT mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Min dhunubikum wa yuakhirkum, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab. Wa yuakhirkum ni Allah Taala bagi peluang kepada kamu, boleh hidup tidak kena azab ila ajalin musamma, hingga suatu masa yang tertentu yang Allah Taala tetap kepada kamu. Bila kena mati. Tetapi kalau kamu tak dengar, dia panggil menyalahi, maka jawapan dia Allah Ta'ala tidak ampun dosa kamu. Allah Ta'ala tidak yuakhirkum, la yuakhirkum. Allah Ta'ala tak bagi kamu hidup dengan aman. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bagi azab.
Tetapi kalaulah kamu ni taat pada Allah, ani'budullaha wattaquhu, takwa pada Allah dan kamu taat kepada aku, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu dan Allah Ta'ala akan bagi kehidupan kamu atas muka dunia ni aman, selesa, dalam keadaan baik sehinggalah kamu mati dalam keadaan baik. Allahu Akbar. Maka Allah SWT berfirman lagi, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu segera beriman. Lau kuntum ta'lamun. Bila inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar, bila datangnya ajal, tidak boleh dah kita nak tangguh, tak boleh dah. Ajal ni kita akan lalui, semua kita ni kena lalui. Cuma masa tu siapa dulu siapa kemudian. Mungkin sekali kita tengok kena bom di Palestin tu serentak, ada yang selamat walaupun ditimbus dengan batu-batu konkrit. Bing ni jatuh, bing ni tia-tia jatuh terbalik. Ada yang duduk di celah-celah dinding terbalik. Duduk bawah dinding ni budak-budak selamat. Orang tua ada selamat tapi remuk di bawah ni. Allahu Akbar. Masya Allah, kita tengok Allahu Akbar. Kita cuba imajinasi kita yang kena. Menangis tak berlagu juga. Jadi tuan-tuan semua, bila ada orang minta derma untuk cakna Palestin ini, maka kita kena ada sumbangan. Kita nak pergi tolong mereka, kita tak mampu. Kita kena ada sumbangan. Paling kurangnya RM1, RM2 tu mesti kena bagilah. Mesti kena bagi sebagai sokongan kita. Bagilah RM1, RM2 pun ikut kadar kemampuan. Apa lagi yang mesti kita iring, iaitu doa. Selalu kita kena doa pada Allah SWT, terutamanya selepas semaya. Lepas semaya fardu ni, kita iringi doa. Ada orang buat semaya hajat. Itu dia panggil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah Ta'ala la yu'minu ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Kalau dia sayang daripada orang bunuh dia sayang diri dia, orang khianat, orang kerak tangan, orang kerak kaki, orang tembak, maka kita pun kena kasih pada saudara kita yang Islam daripada orang buat aniaya. Kalau kita melihat dia dianiaya, maka kita kena merasai juga bahawasanya kita juga dianiaya. Baru tak apa. Ni kalau kita tidak merasai dia itu adalah kita adalah dia, maka kita rasa tak ada apa, macam tikus tengok besi, tidak ada perasaan, maka tidak ada iman. Man ra'a minkum munkaran, kalau siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib dia ubah dengan tangan, iaitu kuasa. Fa illam yastati', sekiranya ia tidak mampu mengubah kemungkaran yang berlaku atas muka dunia depan mata dia dengan kuasa, dengan tangan, dengan kuasa, maka fabilisani, dengan lidah. Kena royak dengan lidah. Kawan tak ada kuasa tapi kawan nak royak. Nak pergi tak mampu, tak ada kuasa kudrah nak pergi ke Palestin, tetapi kena royak. Kita menyayangi bumi Palestin, kita menyayangi umat Islam di sana. Kena royak. Allahu Akbar. Fa illam yastati', sekiranya tidak mampu menggunakan lisan untuk nak royak solidariti kita tak mampu.
fa biqalbihi, maka guna hati. Wa dzalika, demikian guna hati tadi, adhaful iman, paling lemah iman. Kalau tak ada juga guna hati, doa dalam hati tu kena ada doa, ya Allah kesiannya, ya Allah kesian, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, bagi kemenangan ya Allah, tolong ya Allah, hancur leburkan Zionis ni ya Allah, Israel Yahudi ni. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, mereka tidak sekali-kali akan redha kepada kamu. Siapa? Al yahud wan nasara, Yahudi Nasrani, termasuklah orang-orang yang kafir, tidak akan redha kepada kamu. Kamu orang Islam, mereka tidak akan redha kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama yang mereka anuti. Kamu jadi kafir baru mereka puas hati. Kalau kamu masih lagi Islam, mereka tidak akan redha. Ini Allah Ta'ala pecahkan rahsia dalam perut hati orang kafir. Sebab tu tak boleh tidur dalam perut orang kafir ni. Sekarang ni nama kafir pun tak boleh nak sebut. Sedangkan Allah Ta'ala sebut. Memang itu adalah ayat yang lembut. Qul, kata Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Lembutlah tu kafir tu. Tidak disebut wahai orang-orang yang gila, tak. Kalau gila tu kasar, wahai orang-orang yang gila kasar. Tapi wahai orang-orang yang kafir tak kasar. Sebab kafir ni ialah dia tidak terima Islam. Jadi yang duduk bunuh di Palestin ni kafir semua ni. Israel kafir, Yahudi kafir, Nasrani kafir, dan seumpamanya tu semua kafir. Tidak Islam kafir nama dia. Maka tu atas semua Allah SWT nak ampun dosa. Ani ibudullah, kamu sembah Allah Ta'ala, kamu buat ibadah pada Allah, wattaquhu, dan kamu takwa pada Allah, dan kamu taat kepada aku, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya yaghfir lakum. Yaghfir lakum ni confirm, dipanggil confirm. Allah Ta'ala janji ni, yaghfir lakum dhunubakum, yaghfir lakum min dhunubikum ni, Allah Ta'ala confirm nak mengampuni bagi kamu daripada dosa-dosa kamu. Mana tahu confirm? Rahmati. Yaghfir rahmati. Kalau tidaknya yaghfiru ni, kalau dia nak ampun, tak nak ampun tak ikut. Tapi ni Allah Ta'ala sebut yaghfir, confirm Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Yaghfir lakum. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya 4 ayat yang sempat kita lihat tadabbur makna-makna. InsyaAllah pada hari Isnin kita kesambung ayat yang kelima, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua sekadar dulu untuk pagi ni. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.